Secara ringkas ya, dulu selepas sahaja saya habis belajar di universiti, kemudian pertama kali interview, terus diterima bekerja di syarikat Proton ya. Pada masa tu saya terus dimasukkan ke satu tim di mana ada satu tim untuk buka subsidiary ya, anak syarikat Proton pada masa tu. Dalam tu ada 3 bosses daripada Malaysia dan ada seorang daripada Jepun. Dia merupakan macam advisor lah untuk manufacturing kan. Jadi yang 3 tu, satu daripada finance, satu daripada manufacturing, dan satu lagi lebih kepada macam dia macam managing director lah. Jadi saya yang ditemuduga dan masuk untuk mengendalikan bahagian admin dan HR. Masa tu usia muda, dalam umur 23 tahun ya masa tu. Kemudian saya ada satu kawan lah, dia merupakan sekretari sebaya dengan saya juga. Dan kami pun mulalah untuk buat satu planning ya untuk buka anak syarikat Proton. Jadi lebih kurang 6 bulan kami berada di Proton masa tu. Kemudian kita berpindah ke lokasi kilang yang baru. Kilang yang baru. Dan masa tu ada pecah tanah. Kemudian pada masa pecah tanah dan buat pembangunan di kawasan tapak baru tu, memanglah ada kejadian macam ada yang pekerja yang kirakan terkorban dia kerana dihempak oleh kren. Itulah, kadang-kadang bila ada satu pembangunan kan, kadang-kadang kita macam mitos, tak percaya ada perkara-perkara berlaku macam orang kata macam minta nyawa macam tu kan. Tapi happen masa tu petang ada satu pekerja Bangladesh yang terbunuh kerana dihempap kren masa tu. So terus kepada pengurusan sumber manusia. Kemudian ketika bangunan semua dah siap, jadi kita pun dah mula buat layout untuk pejabat ya. Kita buat layout untuk pejabat dan kita masukkan perabot masa tu. So pada permulaan kita bahagikan jabatan dalam syarikat tu kepada jabatan pertamanya jabatan HR, keduanya admin, ketiga kita buat jabatan finance ya. Kemudian keempat, saya ingat masa tu kita buka jabatan manufacturing. So daripada situ kita mula buat rekrutmen lah. Kita mula buat rekrutmen untuk memulakan operasi. Jadi kalau bagi pihak saya pada masa tu, rekrutmen ni kita bermula dengan kita mencari managers ya untuk mengendalikan jabatan-jabatan yang kita dah bahagikan. So pada masa tu saya pun masa tu muda, so kita pihak syarikat rekrut satu manager untuk saya, manager HR masa tu. Kemudian kita rekrut manager finance, kemudian purchasing, dan juga masa tu kita panggil production. So kita pun mula buat rekrutmen dari staff nombor 1 sehinggalah saya masa tu bekerja lebih kurang 8 tahun lebih ya. Kita buat rekrutmen sehingga masa tu nak dekat 1000 staff lah. So pada masa untuk kita mengendalikan staff tu, mula-mula saya memang buat dengan saya punya manager. Tapi kadang-kadang bila kita dapat manager yang kurang berfungsi, jadi bebanan tu dah jatuh kepada saya lah macam tu kan. So saya mula dapat info daripada Proton macam mana nak urus HR ya, mengikut cara mereka, mengikut cara polisi dan prosedur mereka. So memang kita dapatlah dia orang punya macam borang-borang, tapi dari segi SOP tu memang tak dapat. Jadi masa itulah saya berfikir dengan bos bagaimana kita nak
kita nak dapatkan satu pengurusan sumber manusia yang lebih sistematik. Itulah kadang-kadang, itulah saya kata, bila kadang-kadang kita dapat bos yang tak berapa berfungsi ni, jadi kita lah yang kena berfungsi. So dipendekkan cerita, lebih kurang saya kerja lebih kurang 3 tahun macam tu ya. Kemudian saya pun dapat ambil tempat bos tu ya, tempat manager tu. Dan manager tu dah ditempatkan ke satu meja special function. Di mana special function ni maksudnya macam bos tak nak dia lah, sebab kerja tak berapa bagus kan. So saya pun dilantik sebagai manager HR masa tu. Kemudian saya pun dah mula buat SOP lah, sebab masa tu pihak QA pun perlu satu SOP untuk kita mulakan projek-projek baru, dan vendor-vendor nakkan kita attachment ya di bahagian HR juga dari segi SOP syarikat. So saya pun buatlah SOP masa tu. So dari segi SOP itulah yang saya kongsikan ya. Boleh tengok saya punya posting dalam profil. So dari segi pengurusan sumber manusia ni sebenarnya cycle-nya yang apa kita buat ya. Dalam sebuah syarikat tu, apa yang kita buat, mula-mula kita adakan satu meeting, management meeting, di mana kita akan berbincang dari segi budget capital expenditure. So di dalam meeting capital expenditure tu, kita submit lah apa yang kita bajetkan. Contohnya kalau HR ni, kita akan submit berapakah macam manpower yang diperlukan. So kita dapatkan data-data tu daripada jabatan-jabatan lain ya. Berapakah pekerja yang diorang nak, pangkat yang macam mana. So diorang dari segi cycle tu, diorang kena submit lah dekat HR berapa yang diorang nak. So daripada situ nanti kita calculate lah berapa gaji pokok, berapa caruman majikan, EPF bagi, kemudian berapa caruman untuk SOKSO dan sebagainya. Hai, ini Zack Mikael ya. Thank you for joining us. So daripada situ, bila kita dah budgetkan semua tu, so masing-masing kita dah tahu, dah plan dah berapa kos untuk setiap jabatan ya, berapa kos untuk kami sebagai pihak HR nak untuk bayar gaji, nak bayar caruman dan sebagainya. So daripada bajet tu, kita beralih kepada fasa kedua, di mana kita buat rekrutmen. So untuk buat rekrutmen ni pun kita minta mereka. Hi AJ, thank you for joining us. Kemudian selepas kita dah dapat jumlah budgeted employee kan, so nanti pada ketika jabatan lain tu macam nak pekerja mereka, so mereka kena submit, ada satu borang manpower requisition, dia kena submit pada kita dari segi berapa jumlah staff yang dia nak, qualification dia kena submit juga job scope apa yang dia nak bagi dekat staff baru ni. So dia submit kepada kita, kita akan teliti sama ada valid atau tidak dia minta pekerja tu dengan job scope yang dia beritahu. Kalau okey, then only baru kita macam masa tu kita buat recruitment ataupun advertise through macam masa tu job street ya. Kita pakai job street, kemudian kita pakai employment agency pada tahun 1989 masa tu. Hai Wawa, thank you for joining us. Hai Ida. Hai Rizi. So bila dah nak submit tu, interview session tu kita buat shortlisting, dah terima resume semua, buat shortlisting kan. Buat shortlisting, kita panggil lah interview. So dari segi interview ni kita memang dah ada macam satu score sheet untuk kita buat interview session. Kemudian masa interview session tu selalunya dari segi cara tu kita buat lah, mungkin kita ada 3 panel interviewer lah, macam saya daripada HR, kemudian sebelah ni mungkin daripada manager jabatan
yang nakkan staff tu kan. Satu lagi immediate superior bagi staff baru tu lah. Hi Ellie, Nurul. Thank you for joining. Ni nak cerita pasal pengurusan sumber manusia. Ni first time saya buat live . So daripada interview session tu nanti mana yang dah berjaya tu kita notify lah, bagi offer letter. Kemudian kita buatkan medical check up sama ada diorang fit ke tak fit kan. Hi Sherina. Jadi bila dia dah masuk tu, dari segi cyclenya kita buatlah orientation week ataupun orientation day untuk 1 hari kan. So masa orientation day tu lah kita buat macam dia kena isi penggalan data staff, kita minta dia nombor EPF, so dan sebagainya untuk kita registerkan mereka sebagai employee kita kan. Hi Alfonso, good morning. Jadi lepas kita buat briefing orientation day tu, tunjuk tempat dia kerja, introduce dia orang dekat semua staff-staff kita, kemudian barulah dia orang mula bekerja. So bila dia orang start kerja tu sebenarnya bersama dengan mereka tu kita kena lampirkan satu borang appraisal ya. So daripada borang appraisal tu nanti masa kita hantar staff baru kepada jabatan yang sebenar dia, jadi kita hantar sekali bersama dengan borang appraisal. So dekat situ nanti majikan manager ni akan berbincang ya dengan staff baru ni, apakah tugasan-tugasan diorang nanti masa confirmation, berdasarkan pencapaian mereka yang bagaimana yang kita akan nilai. So selepas 3 bulan bagi kaki tangan bukan eksekutif dan 6 bulan bagi kaki tangan eksekutif, nanti baru kita buat confirmation letter untuk mereka berdasarkan bidang-bidang tugas yang dah diberitahu pada awal mereka masuk bekerja. So hi Cik Azhar, kasih join. Jadi sekarang ni yang kita dapat maklumat ya daripada anak-anak muda yang baru bekerja ni, masalah diorang adalah masa masuk kerja, kaki tangan ni tak diberitahu dengan jelas bidang-bidang tugas mereka. Kemudian di tengah-tengah probation period tu pula nanti macam-macam tugas baru yang diberi kepada mereka. Kemudian nak ada target yang baru. So nanti bila nak dekat-dekat confirmation day, katalah dalam seminggu ataupun 2 minggu sebelum tarikh pengesahan jawatan, ada lagi tugas baru yang diberi. Jadi pada ketika mereka confirm nanti, bos akan evaluate ada banyak benda yang outstanding. Itulah konflik sebenarnya. So masa tu nanti immediate superior kata okay, employee ni macam tak perform, tak achieve target dan sebagainya. Sebenarnya supaya macam kaki tangan kena bertegas. Okay, saya join company, apakah tugas saya? Apakah achievement yang company nak kan? So berdasarkan itu pekerja buat kerja, dan bila achieve maka dia orang macam layak untuk disahkan jawatan dan diberi satu kenaikan gaji. So itu sepatutnya pekerja kena tahu apakah macam kerja-kerja yang dia kena buat dalam tempoh probation. Kemudian achievement apa yang bos nak dalam tempoh 6 bulan. So evaluation sepatutnya berdasarkan kepada kerja-kerja high end, kerja-kerja yang dah dipersetujui semasa masuk bekerja. Jadi itulah pekerja kena faham bila masuk sebuah syarikat tu kena minta apa job scope saya, apa achievement yang bos nak. So after 6 months ataupun 3 months jadi kita evaluate based on job scope yang diberi sahaja, bukanlah daripada job scope yang tiba-tiba turun daripada langit macam tu kan. Okey, macam tu. Lepas confirmation adalah cycle yang kita mula dengan ada naik grade ataupun naik pangkat ya. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa kita tak tahu nak buat apa dalam
dalam syarikat, cara-caranya, bilakah masanya, tu yang saya ada buatlah satu SOP untuk Jabatan Sumber Manusia, yang mana saya ada sharing dekat dalam profil saya. Jadi daripada situ semua orang boleh faham macam mana nak kendalikan pekerja dengan lebih smart lah. Maksudnya lepas 6 bulan kita dah tahu apa yang pekerja kita boleh achieve, yang sepatutnya mereka achieve kan. Semasa discussion appraisal employee pun dalam tu dibincangkan macam syarikat perlukan achievement pekerja untuk mencapai satu-satu target. Kita kan tanya dia, okay, apa yang you nak assistance daripada company kan. So daripada perbincangan tu lah nanti kita baru boleh laksanakan training-training yang diperlukan untuk yang diperlukan oleh pekerja tu, pekerja yang request. Bukan macam company shop sendiri bagi training yang tak berkaitan dengan pekerja kan. Macam tu. Hai. Okey, lagi satu macam majikan manager pun kadang-kadang kan masalah dia bila dia employ dia terima pekerja baru. Kadang-kadang dia tak train pun pekerja baru tu. Dia tak latih, dia tak supervise, dia tak guide. Sampai satu masa 2-3 bulan kemudian dia akan bagi tahu HR. Dia kata dia cakap macam staff baru ni tak perform lah, tak boleh buat kerja lah, tak boleh achieve target dan sebagainya. Sebenarnya kita sebagai HR ni kadang-kadang kita kena bancuh juga manager-manager yang suka-suka request untuk staff ni. Suka-suka macam bagi staff berhenti, tak perform lah semua kan. Kemudian request nak staff baru. Kalau macam saya memang bancuh dululah. Kalau dia kata staff saya tak pandai buat kerja kan, tak perform kan. Kalau saya akan tanya, kenapa dia tak perform? Kenapa dia tak perform? Macam mana dia tak boleh tak perform? Mesti you tak ajar dia, tu maknanya dia tak perform kan. Tu sebab staff you tak perform, sebab you tak ajar dia, you tak bagi dia training dan sebagainya. So kalau kita sebagai HR ni bertegah macam tu, kadang-kadang manager-manager ni tak berani nak request staff. Dia orang akan berhati-hati, dapat staff baru dia akan train sehinggalah staff baru tu boleh buat kerja. Tak ada macam lepas 3 bulan nak request baru, lepas setahun pekerja tak perform dan sebagainya. Jadi macam itulah, kita sebagai HR ni kadang-kadang kita kena bertegas kan. Bukanlah kita ni macam jadi kalau bahasa kasar ni macam kita jadi kuli bila dia request, okay, I nak staff baru, kita pun buatlah sesi terbuka dan sebagainya, bagi dia orang bekerja. Lepas 3 bulan dah berhenti, lepas 6 bulan berhenti. So kalau boleh kita tak mahu macam tu. Jadi kalau nak kendalikan staff tu boleh dengan cara yang lebih sistematik lah. Ya. Okay, thank you Putra bagi saya like. Itulah kadang-kadang saya ada buat juga macam satu SOP Sebenarnya saya ada buat macam SOP macam ni macam ni yang saya dah buat. Kadang-kadang cuma ikut SOP yang saya dah sediakan untuk ni saya ada buat satu template SOP untuk Jabatan Sumber Manusia. Kalau siapa yang nak boleh tengok profil saya atau klik bio. Hai, thank you Nasiruddin join kita. Boleh tanya soalan kalau nak tanya soalan berkaitan dengan Jabatan Sumber Manusia. Hai Bro Sani join kita. Ini first time tau. First time saya buat live sebagai latihan bagaimana saya boleh, dah lama tak buat public speaking ni sebenarnya. Dah dekat 2 tahun lebih. So
So hari ni saya nak kongsikan berkaitan dengan mula-mula saya bermula bekerja sebagai seorang yang mengurus sumber manusia syarikat ya, daripada mula sehinggalah operasi syarikat berjalan. Di mana mula-mula kita dibahagikan dulu jabatan-jabatan dalam syarikat. Kemudian kita mula dengan mengadakan SOP bagi pengurusan sumber manusia. Jadi kadang-kadang ramai yang dapatkan kita punya template ni, dia orang lebih macam kata ramai pekerja berhentilah, nak satu SOP, nak jaga pekerja yang suka-suka berhenti. Sebenarnya masa saya mengendalikan sumber manusia dulu, masalah pekerja berhenti ni jarang pun berlaku, sebab kita dah bagi tahu masa orientation day tu, kita dah bagi tahu apa benefit yang dapat, apa jalur kerjaya yang mereka dapat. Kalau diorang tak faham, tanya. So pada saya masalah disciplinary action ataupun selalu buat domestic inquiry untuk salah laku tu memang tak berlaku lah. Kalau kita masa mula-mula mereka join syarikat kita dah bagi tahu apa benefit yang dapat, cara kerja macam mana. Kita introduce mereka kepada manager-manager, kawan-kawan mereka bekerja dengan cara berhemah. So memang tak ada masalah lah dari segi pengurusan sumber manusia. Hai Mak Dubin. Jadi mungkin live saya ni saya pendekkan saja. Lagi 5 minit mungkin saya akan tamatkan live ni. Sebab ini merupakan perjumpaan pertama saya untuk live ya. Jadi kalau nanti ada lebih banyak audience yang request nakkan saya live ataupun nakkan saya jawab soalan-soalan mereka, saya boleh live lagi. Jadi boleh request ya untuk saya live lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih kepada semua yang join hari ini. Jumpa lagi pada live saya pada masa akan datang. Jadi next live saya akan adakan tentatively hari Selasa ya, pada pukul 11 pagi. So saya akan adakan live lagi pada hari Selasa 11 pagi. Jika ada soalan, boleh sediakan soalan, nanti saya akan jawab ya. Okay, terima kasih semua. Bye.